kami Jingga 13 telah mendapat maklumat bahawa kapal daripada Israel akan masuk ke Port Klang ataupun Pelabuhan Kelang pada 16 hari bulan Februari 2012. Justru itu kami Jingga 13 telah berusaha untuk mendapatkan berbagai informasi, dan bersama dengan tuan-tuan juga ada informasi berkaitan dengan kapal-kapal Israel yang menjalani hubungan dagang dengan negara kita Malaysia. Jadi sebelum saya nak menjelaskan berkaitan dengan misi yang telah pun dibuat oleh Jingga 13 pada 16 September 2012, yang akan juga turut kami kemukakan dokumen, termasuk juga ialah video yang diambil di Westport, Port Kelang pada 16 September 2012. Saya 16 Februari 2012. Saya nak penjelaskan sedikit berkaitan dan memperkenalkan kapal-kapal tersebut dahulu supaya memudahkan kepada tuan-tuan para media untuk memahamkan berkaitan dengan syarikat ini. Ini ialah syarikat, iaitu Zim Integrated Shipping Services Limited, yang mana tuan-tuan boleh layari untuk mendapatkan lebih banyak informasi daripada laman blog beliau, iaitu www.zim.com, yang akan menjelaskan berkaitan dengan profil syarikat dengan cara detail, termasuk keseluruhan melibatkan perjalanan kapal Israel ini. Next. Seperti mana yang dijelaskan dalam web tersebut, terbukti bahawa Zim Integrated Shipping Services Limited adalah beroperasi, ibu pejabatnya di Haifa, Israel. Okay, di Haifa, Israel. Dan berdasarkan kepada maklumat ownership dan juga management, dapati bahawa saham Zim adalah dipegang oleh Israel Corporation. Bermakna ianya adalah merupakan sebuah syarikat GLC milik kerajaan Israel. Kalau mungkin sebelum ini tuan-tuan ada dengar beberapa syarikat lagi yang juga turut perkapalan yang ada juga di negara ini, tetapi Zim ini adalah merupakan iaitu syarikat di bawah Israel Corporation, di mana 98% sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan Israel. Dan daripada itulah Offer Brothers Group adalah merupakan share terbesar, iaitu 57%, manakala Bank Leumi El Israel memegang saham sebanyak 20%. Dan syarikat Zim ini juga adalah merupakan antara listed di Bursa Saham Tel Aviv, seperti mana yang dijelaskan oleh laman web zim.com. Okey, tuan-tuan ya, Zim ini namanya adalah diberi oleh telah dicadangkan nama Zim ini oleh Menteri Pengangkutan pertama Kerajaan Israel, yang bernama David Remes, berdasarkan kepada petikan daripada Perjanjian Lama ataupun Kitab Yahudi, dengan senangnya surah 24 ayat 24, seperti itu. Okey. Okey, yang bermaksud Zim berdasarkan kepada bahasa Hebrew, iaitu the large vessels, kapal yang besar. Okey, kapal yang besar. Dan kerana itulah bermakna nama Zim itu diambil khusus daripada kitab Yahudi. Okey, pada tahun 1969, Israel Corporation telah memiliki kira-kira 60% menguasai Zim daripada kerajaan Israel. Selepas berlakunya Israel Corporation, pembentukan Israel Corporation, ada macam-macam satu Malaysia, One Malaysia Corporation jugalah. Okey.
maka perkembangan ZIM semakin berkembang dan boleh katakan hampir beratus port disinggahi ataupun berlakunya proses perdagangan dan perniagaan ZIM Integrated Shipping Services Limited di negara-negara yang memiliki pelabuhan utama sekali, termasuk juga di negara kita. ZIM Flex adalah dicipta pada tahun 1896 oleh Theodore Herzl. Ianya adalah merupakan logo ZIM itu yang digunakan hingga sekarang ialah logo asal ataupun bendera asal negara Israel. Sebelum ditukar kepada 1 bintang, sebelum itu ialah 7 bintang. Bermakna sehingga sekarang bendera tersebut masih lagi diguna pakai oleh ZIM Integrated Shipping Services Limited, yang mana merupakan bendera asal terbentuknya kerajaan Israel sebelum ditukar kepada bendera sekarang. Ini dia bendera ZIM, 7 bintang. Kalau tuan-tuan pergi ke dalam Port Kelang di Westport, tuan-tuan akan nampak banyak kargo-kargo ataupun kontena yang terdapatnya perkataan ZIM dengan 7 bintang. Okay. Tuan-tuan, ini yang kami bongkarkan. Kami mendapat maklumat bahawa kapal ZIM ini akan masuk ke dalam Port Kelang pada 14 Februari 2012. Justru maklumat-maklumat yang kami perolehi termasuk beberapa dokumen yang telah dihantar oleh seseorang yang kami pun tak tahu siapa, tetapi memberikan kami input dan juga maklumat yang cukup baik untuk kita dedahkan bahawa secara jelas terbukti iaitu Kerajaan UMNO Barisan Nasional Malaysia mempunyai hubungan erat perdagangan dan perniagaan dengan kerajaan Israel. Bukti yang kami tunjuk ini mungkin sudah pun dibongkarkan oleh beberapa blog dan juga beberapa individu lain, tetapi ZIM ini specialnya ia adalah merupakan sebuah GLC. Ianya merupakan sebuah syarikat di bawah kontrol kerajaan Israel, di bawah Israel Corporation. Dan yang keduanya ialah kemasukan kapal ZIM Integrated Shipping Limited ke negara ini bukan saja ke Port Kelang tetapi termasuk juga ke Sarawak dan juga Sabah. Bermakna secara tidak langsung bahawa bukti tersebut adalah bukti kerajaan Malaysia mempunyai hubungan yang erat, dan dengan secara tidak langsung apabila hubungan dagangan berlaku ialah bermaksud iaitu mengiktiraf kerajaan dan juga menyediakan bulat ataupun senjata kepada untuk membunuh rakyat Palestin di negara Palestin. Tuan-tuan, pada 16 Februari, pada awalnya kami mendapat maklumat berdasarkan kepada laporan oleh ZIM, web ZIM menggambarkan bahawa hanya satu kapal saja iaitu ZIM Atlantic yang akan masuk ke dalam Westport, Port Kelang. Tapi alhamdulillah berdasarkan beberapa maklumat dan kajian yang kami buat, akhirnya kita beruntung pada 16 hari bulan bukan satu kapal tapi 2 kapal berlabuh di Port Kelang, di Westport. Ini merupakan maklumat yang kami dapat. Individu ini telah menghantar maklumat ini kepada kami pun tak tahu siapa. Yang merupakan iaitu interminal, maklumat yang diperolehi daripada Westport sendiri iaitu di Port Kelang menjelaskan bahawa pada 16 hari bulan 2 2012 ZIM USA masuk ke Port Kelang di Westport. Next.
termasuk juga Zim Atlantic juga masuk ke Westport pada 16 Februari 2012. Ini bukti sahih yang keluar daripada website milik Westport sendiri yang secara jelas memberikan gambaran bahawa kemasukan kedua buah kapal Zim ini adalah merupakan satu bukti yang cukup sah. Saudara sekalian, maklumat juga saya berikan kepada tuan-tuan berkaitan dengan kapal Zim USA dan juga Zim Atlantic. Pada awalnya, untuk makluman tuan-tuan ya, Zim USA sebelum ini ialah memiliki flag ataupun didaftarkan di Israel. Maknanya flag ataupun bendera di kapal tersebut, dia kapal ni bila didaftarkan di mana-mana negara, dia mesti memakai bendera di negara tersebut. Sehingga tahun 2010, maknanya sejak pembinaannya, selepas pembinaannya 1997, Zim USA adalah didaftarkan di Israel dan menggunakan bendera Israel. Sebab itu kalau berdasarkan maklumat sebelum ini, kehadiran Zim USA ke Port Klang adalah dengan berlambangkan iaitu bendera Israel di kapal. Tetapi sekarang ianya telah pun ditukar, kalau berdasarkan maklumat yang saya berikan kepada tuan-tuan, sama ada melalui beberapa web lain, ialah telah pun didaftarkan di Liberia. Kami hingga 13 menyiasat keseluruhan daripada kapal-kapal Zim yang masuk ke Malaysia. Keseluruhannya, sama ada Zim USA, Atlantic, Pacific, Eropah, Genova, Asia, China dan sebagainya, didaftarkan di Liberia. Okay, nanti saya akan tunjukkan bukti lesen kapal tersebut. Dan berdasarkan kepada web tersebut juga, sebab itu kami dapat daripada marinetraffic.com membuktikan bahawa history dia, bahawa Zim USA 2010, 25 bulan 8 2010 mendaftarkan di Israel, sebelum itu, termasuk sebelum itu, dan kemudian pada bulan Februari 2012 didaftarkan di Liberia. Okay? Dan terbukti bahawa kapal ini memang adalah merupakan kapal milik Israel. Begitu juga dengan Zim Atlantic, yang mana juga milik, iaitu Zim Integrated Shipping Services di Haifa, Israel. Ini maklumat yang keluar di shipspotting.com. Maknanya kami membuat research yang cukup untuk mengesahkan bahawa kapal-kapal tersebut adalah merupakan kapal-kapal yang didaftarkan di bawah syarikat Zim Integrated Shipping Limited. Tuan-tuan, bersama dengan tuan-tuan saya bekalkan, iaitu ini merupakan resit ataupun bil yang dikeluarkan di Malaysia, di mana disahkan, dicop oleh Kastam Malaysia, Kastam Diraja Malaysia pada 15 Februari, di mana secara nyata bahawa Zim Atlantic, dokumen yang kami perolehi ialah Zim Atlantic, dan disahkan oleh Kastam Malaysia, Kastam Diraja Malaysia pada 15 Februari untuk mengesahkan bahawa kapal Zim Atlantic masuk ke dalam Westport Port Klang. Okey. Yang dengan tuan-tuan tu salinan. Dengan kami original. Saya boleh tunjukkan yang original. Okey, ini yang original. Terbukti bahawa cop ini dicop oleh Kastam Diraja Malaysia, Cawangan Pelabuhan Kelang, Pelabuhan Barat pada 15 Februari, mengesahkan bahawa kapal Zim Atlantic masuk ke dalam negara. Bersama dengan tuan-tuan juga, saya sertakan iaitu Document of Compliance
compliance. Dokumen ini tuan-tuan ialah merupakan dokumen ataupun lesen didaftarkan kapal tersebut. Itu istimewanya. Maklumat yang kami dapat bahawa kapal ini kapal ini yang telah pun didaftarkan di Republic of Liberia. Tuan-tuan, untuk makluman, sesebuah kapal memerlukan 12 dokumen ataupun 12 lesen ataupun sijil, sertifikat. Antara sertifikat yang wajib ada dalam setiap pelayaran mereka iaitu pendaftaran syarikat, pendaftaran kapal. Dan terbukti tuan-tuan, pendaftaran tersebut didaftarkan kapal tersebut adalah milik Zim Integrated Shipping Services Limited. Yang beralamat di Haifa, Israel. Ini dokumen ataupun surat beranak kapal. Tak ada ni, tak boleh jalan. Dan kami juga, ini juga ialah kita tunjuk yang ni, yang dokumen tu kurang penting. Dokumen ni saudara, ini ialah ship clearance. Ship clearance ni tuan-tuan dikeluarkan oleh Asdod Port Company Limited di Israel, Haifa, Israel. Ini bermakna kapal Atlantic, Zim Atlantic yang singgah di Port Klang Westport pada 16 Februari 2012 adalah langsung terus daripada Israel ke Port Klang. Dan di situ juga ada dinyatakan destination Port Klang. Bermakna saudara, daripada Asdod Port terus ke Port Klang, Malaysia. Tak ada singgah mana-mana. Tak ada singgah mana-mana. Dan berdasarkan kepada laporan yang keluar daripada blog Zim, yang mana kami juga dapat berjaya jumpa semalam, tak sempat untuk nak diedarkan kepada tuan-tuan, iaitu kami telah mendapat daripada point to point, iaitu daripada Haifa ke Port Klang, dan daripada situ kami dapati bahawa pada 16 hari bulan Zim Atlantic dari Haifa ke Port Klang bertolak melepas 30 Januari sampai di Port Klang 16 Februari. Manakala Zim USA juga walaupun dokumen kami tak dapat, tetapi membuktikan berdasarkan kepada laman web Zim Integrated Shipping Services Limited, terbukti bahawa kapal Zim USA juga daripada Haifa terus ke Port Klang. Terus daripada Haifa ke Port Klang. Next. Ini sijil yang melibatkan kapal tu tak boleh buang minyak di tengah laut dan sebagainya lah. Tuan-tuan, ini gambar yang kami ambil pada 16 Februari jam 3.51 petang bertempat di Westport, Port Klang, Malaysia. Ini bukan dekat port lain. Ni nanti jangan pula kata tuan-tuan cakap ni di port Jerman ke mana ke. Ini kami ambil dan kapal itu dapat saya saksikan sendiri dengan mata saya dan juga teman-teman hingga 13 masuk berlayar singgah di Port Klang. Okey. Dan ni pula ialah Zim USA yang masuk pada jam 5.15 petang. Dan gambar ini kami ambil pada jam 5.39 petang di tempat yang sama, bersebelah sahaja dengan Zim Atlantic. Dia parking sebelah-sebelah. Dia adik-beradik dia parking sebelah-sebelah. Okey. Dan lepas ini kami akan tunjukkan video rakaman yang kami ambil
kerana menjaga keselamatan dan sebagainya mungkin agak kurang baik sedikit. Dan kami pun bukannya kaya nak ada kamera canggih-canggih yang termampu insya-Allah, tapi yang kami yakin dan percaya dengan menggunakan handphone kita berjaya rakamkan gambar video tersebut. Dalam kereta. Ini kapal Zim USA. Yang sampai dulu ialah kapal Zim Atlantic. Saya nak tunjuk takut kot tuan-tuan kata ni tipu lah apalah kan. UMNO lah suka kata kat tipu. Kapal ni sangat besar, baru tiba. Ni Zim Atlantic lah. Alah. Ha. Tuan-tuan, Westport Malaysia. Tak ada tipunya. Bukti kukuh. Ini bukan ambil di Jerman atau ambil dekat Busan ke mana ke, tak ada. Ini betul-betul di Westport Port Kelang, Malaysia. Ini kapal Zim Atlantic. Dokumen sah terbukti bahawa kerajaan Malaysia, utamanya kerajaan UMNO Barisan Nasional Malaysia, mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kerajaan Israel. Kerajaan haram Israel. Ianya merupakan suatu polisi yang tak jelas. Dasar menyatakan bahawa tidak ada wujud sebarang hubungan diplomatik di antara Malaysia dengan Israel. Persoalannya sekarang ialah kenapa wujud hubungan perdagangan? Sebab itu ada Menteri Pengangkutan sebelum ini menyatakan bahawa memang wujud hubungan perdagangan. Persoalannya ialah adakah wujud dasar tersebut yang memberikan ruang dan peluang kepada Israel untuk berdagang dan berniaga dengan negara kita, sedangkan secara jelas ianya merupakan bertentangan dengan prinsip dan dasar yang dibuat oleh kerajaan, iaitu tidak ada sebarang diplomasi dan juga hubungan diplomatik dengan kerajaan Israel. Itu persoalan. Sebab itu hingga 13 kita nak desak Menteri Pengangkutan, Menteri Dalam Negeri, termasuk Menteri Menteri Luar Negeri, termasuk Menteri Pertahanan, juga Kementerian Dalam Negeri untuk menjawab persoalan ini. Yang ini juga melibatkan bagaimana syarikat JLC milik kerajaan Israel boleh terus mengadakan hubungan dagang. Dan ini membuktikan bila wujudnya hubungan dagang dan Menteri Pengangkutan mengesahkan bahawa wujudnya hubungan tersebut membuktikan bahawa kerajaan UMNO Barisan Nasional mengiktiraf kerajaan haram Israel. Itu bukti, saudara. Kalau dia tidak iktiraf, bermakna tidak ada sebarang hubungan. Apa yang dibuat oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional terbukti.
ia berdasarkan kepada segala dokumen dan bukti yang kami kemukakan. Dokumen, gambar, video yang diambil pada 16 Februari terbukti bahawa kerajaan UMNO Barisan Nasional mempunyai hubungan erat yang cukup nyata mengiktiraf kerajaan Israel. Kedua, kami juga nak minta kepada Perdana Menteri Datuk Seri Haji Muhammad Najib Tun Razak, termasuk Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sebelum ini cukup kemain lagi menyatakan bahawa tidak ada sebarang hubungan diplomatik dengan Israel. Untuk menjawab isu ini, kenapa boleh kapal-kapal ini berlabuh dan juga melakukan hubungan dagang dan perniagaan di Malaysia. Dalam masa yang sama juga, tuan-tuan, apabila hubungan dagang ini berlaku, bermaksud juga wang ataupun proses perniagaan tersebut akan masuk bagi tujuan meningkatkan ekonomi kerajaan Israel, dan kami yakin dan percaya wang itu juga bermakna negara Malaysia antara penyumbang senjata dan juga peluru untuk membunuh rakyat Palestin. Sebab wujud perdagangan dan ini membantu meningkatkan ekonomi negara Israel. Segala wang perniagaan di sini pun akan masuk di Israel kerana syarikat headquartersnya di Israel. Maka tuan-tuan, bermakna kerajaan UMNO Barisan Nasional terlibat dalam sumbangan peluru dan juga senjata bagi membunuh umat Palestin di Palestin. Sebab itu kita minta kerajaan jawab persoalan ini, dan kami hingga 13 akan meneruskan perjuangan ini dengan beberapa perkara tindakan yang akan kami ambil selepas ini, termasuk memorandum kami hingga 13 kepada Yang Berhormat Perdana Menteri untuk menjelaskan isu berkaitan hubungan dagang dan hubungan yang cukup erat antara kerajaan UMNO Barisan Nasional dengan kerajaan Israel. Dia bohong. Saya boleh tunjuk bukti. Importer timber. Kita menghantar timber. Kami juga saksikan bagaimana kontena-kontena dibawa turun ke Port Kelang, dalam masa yang sama kontena juga dibawa naik ke dalam kapal Zim Atlantic. Kami tak nak tunjuk nama syarikat, tapi importer yang beralamat di Banting, Selangor, Malaysia ialah sebuah syarikat timber. Memang kami tutup. Ya, memang macam tu dia cakap kerajaan, kalau syarikat persendirian, dia tak ada, kerajaan tak boleh cakap tak boleh berdagang. Ya. Okey, saya jawab yang tu. Dia berkenaan dia macam ni. Tidak ada satu proses perdagangan antara kedua-dua mana-mana negara kalau tidak ada restu daripada kerajaan. Sebab semua kargo-kargo ataupun barangan-barangan ataupun dagangan-dagangan yang nak dihantar ke mana-mana negara mesti disahkan oleh pihak kerajaan. Dan pihak kerajaan mengutip cukai melalui kastam diraja Malaysia. Dan mana boleh jawab kerajaan tak ambil tahu. Semua dagangan yang nak dihantar ke luar negara mesti dibayar cukai kepada kerajaan. Dan ianya dilakukan oleh, sekali lagi saya cakap, kastam diraja Malaysia. Begitu juga dengan kapal. Kapal yang nak berlabuh di Pelabuhan Kelang juga mesti disahkan oleh pihak kastam diraja Malaysia. Sebab itu saya ambil contoh. Mana tadi dokumen selling clearance. Okey, untuk mendapatkan selling clearance ini, kerajaan Israel melalui pihak kastam Israel lah. Kalau kita tengok dalam dokumen itu, dia ada tulis itu Financial Division. Financial Division kerajaan Israel mengiktiraf kapal ini dan mengesahkan kapal ini akan berlayar di Pelabuhan Kelang. Dan sijil ini mesti di surrender apa?
diserahkan kepada Kerajaan Malaysia, pejabat Wisma Kastam. Wisma Kastam Diraja Malaysia, untuk mengesahkan bahawasanya kapal ini boleh masuk ke Pelabuhan Kelang dan telah mendapat clearance daripada Israel, dan dagangan yang berada di dalam kapal juga telah mendapat clearance, maknanya boleh berlabuh di Pelabuhan Kelang. Begitu juga kapal Zim Atlantic ini, apabila nak berlayar ke mana-mana pelabuhan, pihak Kastam juga akan mengeluarkan sijil sedemikian. Dan kalau kita pergi ke Pelabuhan Kelang, kalau tanya dengan runner-runner shipping ni, dia akan bagi tahu sama ada panggil sailing clearance ataupun port clearance, yang juga akan dikeluarkan oleh Wisma Kastam Diraja Malaysia. Jadi mana mungkin nak jawab pihak kerajaan tidak terlibat? Sebelum untuk berlakunya mana-mana kapal-kapal negara-negara luar nak masuk, mesti mendapat kebenaran daripada kerajaan Malaysia, baru boleh masuk. Tidak semudah itu nak masuk melalui Kementerian Pengangkutan. Yang ni orang pergi cek. Kalau Kementerian Pengangkutan tak bagi masuk, tak boleh masuk lah. Saya nak tambah sikit kenyataan saudara Faris tadi. Saya ucapkan tahniah kepada pihak Jingga 13 kerana mendedahkan dokumen. Sebelum ini kita dah tahu kapal ni sebenarnya dah lama masuk, dah lama dah pun berdagang, dan pernah dibongkar oleh pihak utusan Malaysia pun kapal Zim ni. Dan sebenarnya pekerja-pekerja pelabuhan dah ramai yang marah, dah ramai yang marah sebab tak sanggup nak buat kerja bagi pihak kapal ni. Sebab apabila kapal ni nak menurunkan kontainernya, pekerja pelabuhan juga secara tak langsung terlibat, terpaksa menguruskan. Pihak forwarding agent juga terpaksa menguruskan. Pihak logistik juga terpaksa menguruskan kargo-kargo yang turun daripada kapal Zim, ataupun kargo-kargo yang nak naik, ataupun kontainer-kontainer yang nak naik ke atas kapal Zim. Dan sekarang kontainer Zim ni berleluasa di kawasan Pelabuhan Kelang. Kapal masuk hampir setiap minggu. 22 hari bulan ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada lagi kapal Zim nak masuk. Zim Eropah. Boleh tengok dalam jadual kapal-kapal Zim yang akan masuk ke Pelabuhan Kelang, iaitu di Westport. You pergi dekat eterminal.com, Westport punya jadual perjalanan kapal ataupun kapal-kapal yang nak masuk ke Pelabuhan Kelang ataupun kapal yang nak keluar, ada tertera banyak kapal-kapal Zim. Itu kapal-kapal Zim yang dipunyai oleh Zim sendiri. Tidak termasuk lagi kapal-kapal Zim yang dia catat ataupun sewa daripada syarikat-syarikat lain untuk mengangkut barang-barang yang diuruskan oleh pihak Zim Shipping. Kerajaan iktiraf Zim, kerajaan iktiraf Israel secara tak langsung. Okey, apa yang saya nak tambahkan lagi ialah dia tak boleh nak nafikan lah dokumen selling clearance ni tak boleh nak nafikan. Tolong jangan cakap kerajaan tidak terlibat. Apa yang saya kesalkan ialah bagaimana kerajaan mengiktiraf kapal ini sehingga menyebabkan kapal ini bermarajalela masuk ke Pelabuhan Kelang, sehingga mengabaikan kapal Malaysia sendiri, di mana dah diumumkan sebuah syarikat perkapalan Malaysia yang besar, MISC diumumkan tutup. Tapi kita bagi kebenaran untuk syarikat ni besar-besaran beroperasi di Pelabuhan Kelang. Sedangkan kita ada kapal sendiri yang boleh pergi ke mana-mana pelabuhan di dunia ni, kecuali pelabuhan Israel lah. Tapi kapal kita sendiri kita tak jaga. Dan kita sanggup tutup syarikat perkapalan Malaysia sendiri, tapi memberi kebenaran kepada syarikat luar untuk beroperasi mengangkut dagangan-dagangan ataupun pengeksport daripada Pelabuhan Kelang. Tuan-tuan, kapal Zim ni pernah dibantah oleh pekerja-pekerja pelabuhan. Pekerja-pekerja Northport, tuan-tuan boleh telefon Kesatuan Pekerja Northport. Pelabuhan Kelang terbagi kepada dua. Satu Northport, satu Westport. Tuan-tuan boleh telefon Presiden Kesatuan Pekerja Northport. Tuan-tuan cari sendiri. Dapatkan maklumat daripada mereka. Pernah tak mereka buat piket besar-besaran di Northport membantah kemasukan kapal Israel? Dan akhirnya kapal Israel itu tidak masuk ke Northport. Tetapi kerajaan benarkan masuk di Northport. Di Westport. Okey? Westport dan Northport adalah dua badan swasta, betul, tetapi
dijaga dan dikawal oleh Lembaga Pelabuhan Kelang yang diurus di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia. Jadi mana kata tak ada kena-mengena dengan kerajaan Malaysia? Setiap kapal yang nak masuk semua kita kutip cukai. Semua kerajaan kutip cukai. Tak ada satu cukai pun tidak dikutip. Kalau dah bayar cukai baru boleh berlabuh. Jadi kerajaan juga terlibat. Dan tuan-tuan kena faham ya, apabila kita ambil ataupun siapa-siapa yang nak mengeksport barang, mesti bayar sewa kepada syarikat yang kita syarikat perkapalan yang kita gunakan. Bermakna macam yang saudara Faris cakap tadi. Setiap pengeksport di Malaysia ni yang menggunakan perkhidmatan kapal ZIM ini, of course orang akan guna kapal ZIM, tak ada pilihan. Sebab sekarang kapal-kapal MISC dah tidak berfungsi dan tidak beroperasi, dah diumumkan tutup, dan dah banyak dah kapal-kapal MISC yang dah tak boleh jalan di Pelabuhan Kelang, dah ada dah. Tuan-tuan boleh pergi tengok. Tapi benarkan kapal. Jadi pengeksport di Malaysia kita tak boleh nak salahkan. Mereka tiada pilihan. So terpaksa menggunakan mana-mana syarikat-syarikat perkapalan yang lain seperti Marsline, seperti Mitsui OSK, seperti Sealand. Dia ada banyak-banyak, kita tak kisah syarikat-syarikat perkapalan yang lain, tapi kita bantah syarikat perkapalan daripada Israel yang sepatutnya tidak diiktiraf oleh kerajaan tetapi dibenarkan masuk. Tuan-tuan, kita rakyat Malaysia pun tak boleh pergi ke Israel ni. Tengok dalam pasport, semua negara boleh masuk kecuali Israel, tapi kapal Israel boleh masuk. Jadi itu secara tak langsung menjawab soalan pihak UMNO dan Barisan Nasional bahawasanya tidak ada kerajaan tak tahu, tu bohong lah. Memang bohong sangat-sangat lah.